Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sidang muslimin mukminin rahimakumullah. Sepenuh syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersua lagi dalam siri kuliah Maghrib. Alhamdulillah, setengah orang bila musim PKPP ni dia bersyukur, dia seronok sebab tak payah datang masjid. Tapi tuan-tuan, kita jangan begitulah. Kita tak dapat hadir ke masjid ni satu yang kita rasa rugi. Kita rasa rugi sebenarnya. Tak dapat mengaji, kita rasa rugi. Namun alhamdulillah sekarang telah dibenarkan. Cuma kita jagalah SOP-nya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita seperti mana doa imam kita sebentar tadi. Muslimin mukminin rahimakumullah. Malam ni kita akan berbicara sedikit, kita akan fokuskan sedikit kepada satu ibadat yang akan kita laksanakan dalam masa beberapa hari lagi. Sekarang kita dah berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk dalam bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram maknanya bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya 10 al-awail, al-ashrul awail min Zulhijjah. Jadi tingkatkan amalan, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadat yang akan kita laksanakan sudah pastilah ibadat disebut udhiyah ataupun ibadat korban. Dan malam ni atas permintaan kita akan fokuskan kepada apa yang disebut al-wakalah. Hukum berwakil. Ini penting. Cantiklah. Apa ni tuan yang minta saya fokuskan kepada tajuk itu ya. Supaya kemas pengurusan korban kita. Saya lama dah saya perhatikan ada masalah dari segi lafaz wakalah kita ni, tidak diurus dengan baik. Ramai orang yang nak berkorban, tapi pihak yang menguruskan itu dia kena ada ilmu. Kan? Setengah tu satu ilmu tentang wakalah ini, satu ilmu penghayatan korban itu. Itu dua perkara yang penting yang sebenarnya perlu diberi penekanan. Dan insya-Allah kita pada tahun ini, siapa yang berkemampuan jangan terlepaslah ibadat korban ini. Setengah orang dia kata ibadat korban ni sunat muakkad saja. Hadis sunnatun muakkadatun. Jadi sunat ustaz. Kena diperingatkan juga. Apa makna sunat muakkad? Sunat muakkad ni apa? Sunat yang dituntut. Sebahagian kitab-kitab usul fiqh, antaranya kitab-kitab yang moden, Syekh Abdul Karim Zaidan dalam Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh juga menyebut sunat muakkad ini satu sunat yang amat-amat digalak, dituntut. Ma wazabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi jarang tak tinggal lah ibadat ini. Dan meninggalkannya, wa tarkuhu, dan meninggalkannya dengan sengaja, yulamu alaihi, dicela oleh syarak.
Kita saja tak mau buat, kita mampu saja tak mau buat, dicela oleh syarak. Jadi siapa yang tak masuk korban lagi tu, masuklah. Dah penuh dah ustaz, di masjid-masjid dah penuh semuanya. Carilah mana-mana organisasi. Ada yang buat korban di negara-negara luar kan. Cuba supaya kita tak terlepas ibadat yang besar ini sebenarnya. Kalau dalam mazhab yang lain, umpamanya al-mazhabul Hanafi, mazhab Hanafi, siapa yang wajib bayar zakat, siapa yang cukup nisab zakatnya, dia wajib berkorban. Sahabat saya balik daripada mana, negara yang bermazhab Hanafi, bila masuk Zulhijjah ni dah siap dah. Tiap-tiap rumah akan ada seekor kambing, semua ada seekor kambing. Mereka sembelih kambing lah. Kita biasanya di Malaysia ni lembu ya. Di Kuala lembu ke kambing? Lembu juga ya. Dalam mazhab Syafi'i yang afdalnya unta, diikuti dengan lembu, diikuti dengan kambing. Tetapi diulas oleh al-muhaqqiqun fil mazhab Syafi'i, kalau seekor kambing dengan satu bahagian lembu, mana lagi baik? Mana lagi afdal? Satu ekor kambing lebih afdal daripada satu bahagian lembu. Baik, tak apalah. Yang tu bab-bab yang mungkin telah dibahaskan, dan malam ni kita nak fokuskan kepada wakalah. Saya nak mudahkan pihak pengurusan. Saya rasa masjid pun ada buat kan? Masjid berapa ekor? Masjid ni? 5 ekor. 5 ekor kena buat dua session lah. Patut biasanya satu sesi tu 4 SOP-nya. Ikutlah SOP-nya ya, insya-Allah. Mudah-mudahan nanti nak buat ibadat ada pula kena tangkap ya. Tadi dah ada di pantau makan di kedai kena tangkap, denda 1,000. Tak ikut SOP. Ikutlah SOP-nya kerana dia memberi manfaat kebaikan kepada kita. Baik, AJK yang bertanggungjawab terhadap korban ini, dia mesti menyusun lafaz wakalah. Wakalah ni apa? Wakil. Masyru'. Warid dalam hadis, warid dalam muamalah Islam. Nabi pun mewakilkan banyak perkara. Kullu ma sahha tasarrufuh sahha tawkiluh. Itu biasa kita dengar. Sesuatu yang sah seseorang itu bertindak ke atas perkara itu, maka sahlah dia wakil. Kan? Tuan-tuan berhak ada duit RM100, tuan-tuan berhak untuk beli dengan duit itu, maka berhaknya tuan-tuan membeli itu, berhak jugalah tuan-tuan mewakilkan. Jadi kena susun lafaz wakalah itu jelas supaya tak timbul kekeliruan, kekecelaruan, fitnah. Orang ni tunggu ya, tengok pengurusan buat silap sikit, letak harga mahal. Timbul kekeliruan. Padahal dia tak tahu AJK dah bermesyuarat, dah berbincang, mengambil kira harga lembu semasa kan. Kita dah bincang semua dah ambil kira banyak perkara, maka kita letakkan harganya 1/700. Masjid Gerik pun 700. Masjid ni berapa tuan? 1/800. Amboi, janganlah apa tu. Teruk menor lari daripada apa urufnya. Jangan lemah sangat. 700 ke mak kot? 700 ya? 700 ya? Itu standard dah tu. Masjid Gerik pun 700. Ma'had saya 670. So far so good lah. Dah bincang dah 700. Kadang-kadang main collect je duit tu. Kan? Bank in boleh bank in, tapi susun dengan kemas.
Kalau tuan-tuan tak ada lafaz wakalah ni, timbul ruang yang banyak kekeliruannya. Sebab itu dalam muamalah Islam disuruh tulis, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu nak berhutang kena tulis. Dalam Islam adanya istilah akad. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am ila akhiril ayat, surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, sempurnakan akad yang telah kalian persetujui bersama. Jelas dalam Islam. Nazariyatul aqad ini dibahas panjang dalam buku-buku fiqh Islam. Kalau dalam bahasa dalam bahasa contemporary-nya disebut kontrak. Dalam Islam akad itu ada ijab, ada qabul. Kita duk faham ijab qabul ni nikah ya. Nikah sah nikah, terima nikah. Begitulah dalam akad-akad yang lain. Saya mencadangkan, ni ringkasnya masa kita singkat ya. Saya mencadangkan lafaz anda boleh susun begini. Kalau AJK, ustaz udah kutip semua dah ustaz, udah habis semua dah dalam bank dah. Tak apa, susun balik, hantar balik WhatsApp kepada peserta-peserta tu, lafaz itu, minta dia setuju dengan lafaz itu. Contohnya RM700. Tuan-tuan, salam pun tak apa, nak terima duit tu. AJK masa nak terima duit 700 tu kan, ini main terima aja. Fine, ada resit, bagus, terbaik. Biar ada resit semua. Tulis. Sebab tu Allah Ta'ala, Tuhan suruh tulis. Faktubuh, tulis. Fi'il amr tu, walaupun ulama melihat dia atas jalan sunat. Tuan-tuan sebut salam dengan peserta ni, Bismillahirrahmanirrahim. Tak salam pun tak apa, tapi buat biar kemas. AJK ni buat biar kemas korban kita tu. Proses tu, pengurusan tu biar dia jadi kemas. Salam dengan peserta dia nak bagi duit ni, sebut. Ni lafaz yang saya cadangkan. Tuan-tuan boleh susunlah bahasa yang lebih sesuai. So dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Inilah wang sebanyak RM700. Saya wakilkan kepada tuan. Sebut nama pun lagi bagus. Tuan pengurusi ke, tuan apa, tuan haji apa nama. Saya wakilkan kepada tuan. Nampak? Saya wakilkan. Itu lafaz sarih, cantik. Selalu ni kita ada dah wakalah tu tapi tak kemas. Kita bagi itu secara, kita panggil lafaz kinayah. Sah wakalah kinayah pun tapi tak kemas. Macam orang nak kahwin kan, juru nikah pegang tangan tu, tak pegang tangan pun tak apa, sah tak nikah kau tak salam? Kalau hangguk tu mengaji tu insya-Allah ya. Kalau tak tu tak apa pasti ya. Kami di tanah Arab dulu, Arab ni menikah Allahu Akbar ya. Arab ni kadang terlampau mudah sangat. Ada Arab sini? Tak ada ya. Dia marah pula Arab ya. Tapi tahun ni tak ada haji pun ya. Orang Malaysia tak boleh pergi haji pun. Rakyat Malaysia yang terpilih pergi Mekah tiga orang ya. Pelajar yang mohon di sana, dia diterima. 3 orang saja rakyat Malaysia. Yang ikut jalan tikus ni banyak lah kot ya, yang secara rasminya. Arab kahwin, kawan saya tengok kahwin kat universiti kat tanah Arab dulu, tak salam pun. Uzawwijuka, dia kata aku kahwinkan kau dengan ni, dia qabilt, aku terima, habis sah. Kita tak kita orang Melayu buat dengan apa? Dengan kemas kan, tapi udah terlampau kemas pula. Ketar pengantin tu.
Silap sikit lain semula. Silap sikit semula. Dah payah sangat pula. Entah ketar. Last sekali pengantin tu menikah kan untuk naik. Tak kelang kabut jadi kan. Kita kadang-kadang susah sangat pula. Janganlah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Inilah wang sebanyak RM700 saya wakilkan kepada tuan untuk menguruskan. Nampak? Untuk apa? Untuk menguruskan. Tuan-tuan, korban ni dia bukannya beli lembu saja. Tuan-tuan ada pengalaman urus korban kan? Plastik, apa lagi, tali. Jadi letakkan betul-betul lafaz wakalah itu, biar jelas. Itu hebatnya muamalah Islam ni. Dia tak mau ada benda-benda yang bersangkut lagi berlaku. Inilah wang RM700 saya wakilkan kepada tuan untuk menguruskan. Tuan-tuan nak uruskan apa? Yang pertama, pembelian. Pembelian. Maknanya dia wakilkan kepada kita untuk uruskan pembelian. Selesai dah. Lagi apa? Penyembelihan. Betul kan? Sembelih. Kita kena uruskan pula. Jadi bila ada unsur macam tu, menguruskan, dia telah wakil kepada menguruskan, dia telah mengizinkan kita untuk wakil pula lagi. Lagi kita pula nak kena wakil. Wakil atas wakil boleh dengan izin muwakil. Untuk menguruskan pembelian, penyembelihan dan perkara yang berkaitan dengan sembelihan korban sunatku. Berapa bahagian? Kalau 700 satu bahagian ya. Satu bahagian daripada 7 bahagian lembu kerana Allah Ta'ala. Ada lagi tak yang tersangkut? Wang lebihan. Masuk lagi wang lebihan. Kadang-kadang ada wang lebihan kan? Kita minta juga dia wakilkan kepada kita. Kita uruskan wang lebihan itu dengan amanah. Kalau ada lebih, masuk balik akaun masjid. Bukannya dibagi-bagi ikut suka kita saja. Jadi dia lafaz macam tu dan kita pun terima. Saya terima wakil. Tuan Haji tadi, tuan pengurusi tadi, tuan pengurusi jawatan kuasa korban tadi, dia terima. Ataupun pengurusi lantik siapa-siapa yang menguruskan penerimaan, bendahari dan sebagainya. Kalau secara WhatsApp dia duduk kat jauh, duduk kat Kuala Lumpur dan sebagainya, dia nak dia bank in, kemudian kita hantar lafaz yang kita dah skripkan dia. Kita hantar kat dia dan dia tulis setuju. Selesai. Jadi kita uruskan rasa selesa kan. Kalau tuan-tuan terima saja tak tahu, mungkin yang dia nak wakil kat kita tu hanya pembelian. Mungkin kalau ada lebihan, setengah qaul fuqaha kata kalau ada lebihan kena bagi balik. Kena bagi balik. Jadi tersangkut. Tuan-tuan tengok lafaz zakat kan? Zakat. Zakat ni lebih mudah sikit lah, kerana dia taklah bersangkut banyak perkara sangat. Lafaz zakat, niat tu kan, niat sebenarnya sah dah. Tuan-tuan pergi cocok dekat bank tu, keluar duit 1,000 ni untuk bayar zakat, situ dah sah dah niat. Tapi tengok majlis agama buat kan, dia ada lafaz dia. Inilah wang sebanyak RM3,000 sebagai menunaikan zakat simpanan yang wajib ke atas saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Amil pun terima, saya terima kerana Allah Ta'ala. Baca doa lagi, wah terbaik lah tuan-tuan, the best lah. Penerima duit korban ni, habis dia terima, dia baca doa lagi, ya Allah ya Tuhanku, terimalah amalan ini sebagai amalan salih di sisimu ya Allah, amin. Doa tu amal salih. Doa buat amal salih ni mustajab di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi teks tu, lafaz tu kena jelas. Apa yang tuan-tuan nak uruskan duit 700 ni? Apa yang tuan-tuan nak buat? Jangan main terima saja. Apa yang tuan-tuan nak buat? Kerana akad wakalah ni ialah akad amanah. Kita terima amanah. Sebab tu kalau ada kesilapan apa-apa, dia la yudman. Jadi apa yang kita nak uruskan daripada duit korban ni, kita sebut siap-siap dalam lafaz wakalah itu. Jadi selesai kita urus dengan kemah. Orang tuan-tuan buat kemah macam ni, tahun depan berderet orang nak buat korban dengan masjid, tuan-tuan. Dia akan kata, saya tiap-tiap tahun berkorban di ma'had saya lah. Berderet ni. Tak umum pun. Tak umum pun siapa nak buat korban sila mendaftar, tak umum pun. Tak ada apa-apa, orang dah tanya dah. Ustaz nak masuk. Kan? Supaya lafaz badan haji macam tu juga. Lafaz jelas-jelas. Tengok tabung haji buat kan? Lafaz tu jelas. Muamalah Islam dia nak jelas macam tu. Kita pun sempurnakanlah pembelian kan. Jadi bila lafaz macam tadi tu, maka sudah ada keizinan daripada dia untuk membenarkan kita menguruskan. Termasuklah dalam pengurusan itu kadang-kadang kita nak wakilkan kepada AJK lain pula untuk membeli, ataupun dia sendiri nak pergi beli. Akad pula jual beli dengan penjual lembu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah wang sebanyak, berapa harga lembu sini? Kalau 700 kali 7 dah 4,900. Berapa harga lembu? Lebih kurang lah. Ada 4 ke cukup 4,900? Tak cerdik AJK apa tu? Katalah 4,500. Saya tengok kalau 4,500 ni hari ni kira baiklah lembu tu, nampak steady lah. Janganlah tuan-tuan sebagai AJK pergi cari lembu-lembu yang Allahu Akbar. Peserta korban tengok macam ni je lembu korbannya kan. Carilah yang dia korban ni, lagi lembu tu besar, lagi lembu tu sehat, lagi lembu tu dagingnya banyak, lagi afdal. Bahkan kalau yang tak cukup syarat, tak sah pula sembelihan tu, korban. Dia jadi sembelihan daging biasa. Arba'un, Nabi sebut hadis sahih kan, 4 tu. Al-awra'u al-bayyinu awaruha, buta, tempang, kuruh sangat. Bahkan setengah kitab fiqh kata yang bunting pun tak boleh dibuat korban, kerana bunting ni dia mengurangkan daging lembu tu. Kata guru kami Pak Teh lu bahas panjang dalam masalah lembu bunting ni. Lembu mengandung kan. Kerana dia mengurangkan daging dia. Jadi kalau boleh lembu yang kita cari ni lembu yang orang tengok, oi, subhanallah kan, puas hati dia buat korban lembu ni. Tak ada dah dia bising belakang lagi. Kita ni cepat je nak bising kat belakang kan. Kita cari yang lembu yang terbaik, insya-Allah. Letakkan harga yang bersesuaian. Pikul amanah. Apa yang kita buat ni adalah amanah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tahun ni kalau ikut SOP, peserta tak boleh join the program. Tak boleh join kan? Tapi yalah, kalau dia masuk dalam peserta, maka tak ada masalah lah. Dia masuk sebagai petugas, okey lah. Dan memang dalam hadis menyebut peserta korban kalau boleh dia lihat sembelihan korban dia tu, dia lihat
Kerana darahnya itu mengampunkan dosa orang yang menyertai korban. Qumi ya Fatimah, qumi. Hadis fadail. Ya Fatimah, qumi. Nabi panggil, suruh tengok sembelihan. Kerana darah itu yaqa'u bimakanin, dia akan jatuh satu tempat dulu sebelum dia jatuh di situ, sebagai tanda kemuliaan sembelihan korban. Baik, tuan-tuan pun kadang-kadang daripada duit tu tuan-tuan nak beli tali. Kadang-kadang tuan-tuan nak buat jamuan. Itu berkaitan dengan sembelihan korban. Petugas-petugas. Tuan-tuan nak buat jamuan apa sikit. Jadi boleh dimanfaatkan duit yang ada di situ. Perancangan tu dah ada. Kan? Dan lafaz wakalah pun telah diambil daripada peserta. Kan? Kalau dia persoalkan, kenapa kamu lafazkan wakalah? Dulu dah jelas. Saya yakin peserta ni kalau dah jelas, dia akan selesa melaksanakan ibadat korban. Mungkin tuan-tuan nanti ada lebihan, kan? Tiba-tiba ada lebihan. Bila dah ambil lafaz wakalah daripada dia, selesai. Kita uruskan mengikut keputusan mesyuarat kita, bahawa lebihan jika ada masuk dalam akaun masjid dan sebagainya. Kan? Kebetulan ada lebihan. Jadi cantik, kan? Begitu juga ada yang tanya kat saya, lembu anugerah, orang panggil lembu apa? Ada syarikat mana-mana yang bagi lembu, kan? Bagi lembu 3 ekor syarikat tu. Ni pun kena jelas lafaznya. Yang nak terima nanti tu, yang nak terima daripada syarikat mana-mana, syarikat itu telah menghebahkan lembu. Hebah ni memberi. Hukum hebah dia panggil. Syarikat itu telah beri lembu ni kepada Masjid Ridwaniyah 3 ekor. Pengurusi masjid, timbalannya ataupun AJK-nya terima dulu. Buatkan teks lafaz wakalah itu, lafaz pemberian itu, lafaz hebah itu. Dan di situ pun ada wakalah sebenarnya. Syarikat itu telah memberi dan mewakilkan kita untuk menguruskan sembelihan lembu ini sebagai sembelihan korban. Maka kita pun boleh pilih lah 7 orang daripada ahli qaryah masjid kita, susun dengan adil. Cumanya peserta yang terpilih itu, dia dapat pahala sembelihan korban tu, kan? Dia dapat sembelihan, dia terima hebah tu, dan hebah ni dia kena qabad, dia kena terima. Kemudian dia dapat sembelihan korban, cuma kuranglah sikit pahala sebab dia tak payah keluar apa, dia tak payah keluar duit dia. Tuan-tuan yang buat keluar duit sendiri, kemudian sembelihan korban, dapat 2 pahala. Pahala keluar duit sendiri tu, berkorban harta, kemudian sembelihan korban itu. Udah kelahi pula kadang-kadang, kan? Pengurusi asyik orang tu, tak tahu. Itu kebijaksanaan kita lah, tuan-tuan muslimin dan mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebab itu lafaz wakil itu, lafaz wakalah itu sangat penting bagi saya lah dalam ibadat korban ni. Cantik sangatlah. Kita peringatkan dalam kesempatan pada malam ini, ya. Udah tinggal 7 minit, ya. Tak ada nak cakap apa, ya. Kuliah kena berhenti on time, ya. Dalam SOP-nya kami bincang panjang juga dalam persidangan majlis, ya, tentang SOP ni. Masya Allah. Yalah, nak buat macam mana, kan? Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Makhluk yang sekecil virus tu, ya, saya terfikir seorang-seorang, sekecil virus itu boleh membunuh sudah hampir melebihi 500,000 juta orang. Allahu Akbar. Kerdilnya kita, ya. Tapi walaupun dia kecil, walaupun hanya elektron teleskop dapat tengok, tapi rupanya virus ni berat. Kalau virus tu keluar daripada seseorang tu, dia tak boleh pergi jauh, dia tak boleh pergi lebih semeter, dia akan jatuh kat situ. Patutlah kita kena jarakkan penjarakan ni. Kita
kita jarak-jarakkan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Satu lagi, saya rasa wakalah tu jelas ya. Tak sempat nak soal jawab ya. Tidak boleh buka soal jawab. Biasanya korban ni banyak yang tanya dalam saya ceramah korban ni lah. Satu lagi saya nak peringat juga kepada AJK yang laksanakan ibadat korban ni, kena ada bimbingan. Kena ada apa? Bimbingan. Mesti kena ada tazkirah sebelum penyembelihan tu. Mesti kena ada. Kalau tidak, hilang penghayatan. Ustaz, kita dah buat ceramah dah peserta tak datang pun. Ramai yang tak datang. Ramai yang datang masa korban dia, kan? Dia nak balik daging lagi. Maka kena cari guru mana-mana, ustaz ataupun siapa-siapa tuan guru yang boleh menerangkan tentang penghayatan terhadap ibadat korban ini. Itu very important. Sebelum kita memulakan majlis sembelihan korban ini, marilah sama-sama kita hayati tazkirah ringkas. Wah, tazkirah ringkas itu cukup penting. Maka ustaz ni akan peringatkan bahawa sembelihan ini untuk kita tingkatkan penghayatan terhadap pengorbanan Nabi Ibrahim. Ambil seminit cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ceritakan falsafah korban ini ialah sebenarnya bernilai korban, sedekah. Kan? Lebih banyak kita agihkan. Ambil sikit saja. Ambil barakah ibadat korban tu. Ambillah sekilo lebih untuk kita makan bersama anak keluarga kita. Mengambil berkat ibadat korban. Bukan buat balik satu paha tu semua. Mana korbannya? Kan? Jadi bila ustaz ni bagi peringatan, pentazkirah ini beri peringatan, oh semua faham. Tak adalah nak berebut-rebut dah. Marilah sama-sama kita membaca ayat 83 surah Ali Imran. Tuan-tuan, masa nak korban tu, masa lembu tu, saya cadangkan baca ayat 83 surah Ali Imran. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Baca banyak kali. Tengok kat lembu yang kita nak tumbangkan tu. Mudah nanti dia jatuh. Kata Imam Nawawi, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Imam Nawawi dalam kitab Idah dalam bab haji, kalaulah binatang liar, baca ayat ni. Kami baca ayat ni di ma'had saya, di ma'had tahfiz saya. Senang lembu tu dijatuhkan dan disembelih. Dia jatuh betul-betul exactly duduk atas kiblat dah. Walaupun ada cara dia kan. Tak ada lah suasana tak menarik tu tak berlaku. Jadi suasana tu biar jadi suasana ibadah. Hatta orang tanya saya, ustaz boleh ke takbir raya? Bagi saya takbir lah. Bukan niat dengan takbir mursal ke takbir muqayyad lah. Takbir zikir. Nak mencetuskan suasana. Bagi saya tak apa, guru-guru kami dulu pun takbir. Baru ada suasana ibadah kan masa kita menyempurnakan sembelihan korban. Subhanallah. Ayat 83 surah Ali Imran tu, saya selalu menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Ayat itu bernilai kemukjizatan jiwa. Kemukjizatan jiwa ni maknanya ayat itu kita baca, dia akan pergi kat binatang tu dan memberi kesan kepada binatang itu. Jadi semua pakat baca. Biasa pelajar tahfiz saya, dia pun hafal lah ayat tu, surah Ali Imran ni dia pun hafal lah. Jadi senang pakat baca ramai-ramai. Anak-anak muda pula kan. Afa ghayra dinillahi yabghun. Baca ulang dan mudah biasanya binatang itu ditumbangkan dan disempurnakan penyembelihannya. Pisau yang tajam. Tuan-tuan, kalau saya nak terang uniknya sembelihan ni dalam Islam ni, Allahu Akbar. Panjang tuan-tuan. Sembelihan, kalau kita rasa kesiannya lembu ni atau kita jadi alergi kan, tuan-tuan, dalam kajian jelas menunjukkan the best practice, cara sembelihan saintifik, terbukti secara saintifik. Ada kajian makmal kan, ada klip videonya, kita boleh tengok.
The best practice dalam sembelihan ini yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pisau yang tajam, positionnya, dia ambil sampel daging sembelihan Islam, dia ambil sampel daging yang bukan sembelihan Islam. Dan jangan lupa takbir penyembelih itu. Selepas menerima wakil daripada pewakil, jangan lupa bertakbir, bismillah, ya Allahu akbar. Takbir itu memberi kesan kepada daging sembelihan. Tu belum kita cerita petua-petua yang dicadang oleh para ulama. Selawat Imam Syafi'i pesan kan, basmalah wa takbir wa salawat wa du'a. Lepas tu berdoa lepas sembelih. Allahumma taqabbal minna. Anas bin Malik berdoa, Allahumma minka wa ilaika. Doa. Jadi basicnya perkara-perkara ini bersifat ilmu, dan dia perlu disulam dengan perancangan yang baik. Kalau ada ilmu saja tak disusun, pengurusan lah kita kata kan. Pengurusan ni cukup penting. Tuan-tuan, saya menguruskan mak tahfiz yang agak besar kan. Kalau tak ada pengurusan yang baik, Allah, masjid pun macam tu tuan-tuan. Kalau tak ada pengurusan yang baik, sebab itu Allah Ta'ala mengajar kita. Bila Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah buat langit bumi berapa hari tuan-tuan? 6 hari. Padahal Allah Ta'ala kun fayakun. Kenapa 6 hari? Ibn Kathir menjelaskan, mufassirun yang lain menjelaskan, Allah nak mengajar manusia ini supaya melakukan sesuatu dengan tertib. Tertib tu pengurusan lah. Mudah-mudahan muslimin muslimat rahimakumullah, kita dapat laksanakan ibadat korban. Isyak pukul apa tuan-tuan? 8.40. Oh, ada masa lagi. Masya Allah, mata udah tak nampak ya. 8.48, boleh sambung lagi. Sembelihan yang cara Islam ini, sembelihan yang terbaik kalau diikut adab-adabnya. Jangan binatang itu, jangan dilihatkan pisau sembelihan. Ini petua para ulama, guru kami pun ada dalam bab nak sembelih ni kan. Jangan disembelih binatang betul-betul depan yang ni. Pandai kita ulas, ni binatang Ustaz mana reti. Ish, kamu ni. Jangan depan-depan tu. Sembelih kawan ni lembu yang tengah sembelih, letak situ yang seekor lagi. Tak kemeragam yang seekor tu. Jauhkan sikit, tutup dia. Tutup. Jangan bagi terdedah sangat. Ni semua aspek-aspek pengurusan tuan-tuan. Macam saya sebut tadi ya, Allah buat langit dengan bumi pun 6 hari. Surah Fussilat Allah Ta'ala sebut, dan banyak ayat-ayat surah Sejadah yang kita baca pagi Jumaat itu pun Allah Ta'ala sebut, supaya kita membuat sesuatu itu dengan tertib, buat satu itu dengan pengurusan yang baik kan. Barulah kemas ibadat kita. Sebab itu 10 minit, 15 minit kata tuan-tuan nak mulakan ibadat korban pukul 8.30. 8 suku tu bagi seorang ustaz bagi tazkirah. Cerita benda-benda ni. Saya yakin masyarakat kita mudah faham kalau diterangkan. Tapi bila masalah pengurusan yang tak benar ni, akhirnya peserta tak faham, masyarakat tak faham. Bila mereka berebut daging, kita pergi kata macam-macam. Kita yang berada di pihak penganjur, pengurusan, tak buat benda ni, tak memberi penjelasan. Cuma kita bagi penjelasan kepada mereka, kepada masyarakat. InsyaAllah saya amat yakin mereka akan mudah faham dan mereka akan ikut apa yang kita telah cadang. Kerana perkara ni perkara ibadat. Orang Melayu ni kalau buat ibadat, ya Allah tuan-tuan, kadang-kadang dia tak sedar sembelihan korban dia ingat macam sembelihan yang biasa. Bila kita peringatkan mereka, kita tazkirahkan mereka, insya-Allah mereka akan faham.
maka sempurna ibadat korban dengan sebaik-baiknya. Kita dah terima lafaz wakalah daripada peserta tadi. Ada lagi sebenarnya wakalah ni. Kemudian dia nak wakil atas wakil. Wakil atas wakil. Lafaz yang saya sebut tadi sudah ada keizinan daripada dia untuk membenarkan kita. Kalau rasa bimbang lagi, letak lagi dalam teks, dalam lafaz wakalah kita tu. Bila dapat keizinan daripada muwakil, maka kita boleh wakilkan. Bendahari ke tadi yang terima wakil daripada peserta tadi, dia pun akan wakilkan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wakilkan kepada Tuan yang nak menyembelih tadi, saya wakilkan kepada Tuan seperti yang diwakilkan kepada saya untuk menyembelih lembu korban sunat ini kerana Allah Ta'ala. Penyembelih pun saya terima wakil. Masa dia nak tarik tu, dia niat, sahaja aku sempurnakan sembelihan korban sunat seperti yang diwakilkan kerana Allah Ta'ala. Sempurna sembelihan itu. Niat berlangsung dengan secara jelas. Dan lapah dan sebagainya itu pun sebenarnya termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan kita. Jadi muamalah Islam ini, wakalah ni muamalah Islam lah, kan? Jual beli yang kita buat, pinjaman bank tu, pembiayaan bank, kita buat pinjaman peribadi patuh syariah, itu semua dalam muamalah Islam. Jadi muamalah Islam ini diatur supaya, sebab tu dia ada akad, dia ada nazariyatul akad, kontrak tu, supaya jelas, kan? Kadang-kadang kita ambil ringan, kan, benda yang Allah Ta'ala telah suruh kita tulis. Masuklah bab-bab lain pun, tulis faktubuh, supaya tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Jadi kalau tuan-tuan ada teks lafaz yang lain yang sesuai, susunlah, tak ada masalah. Itu cadangan daripada saya saja supaya jelas proses penerimaan wakil itu. Saya tak mau bahas wakalah dari sudut muamalat yang lain, amal ibadat yang mahdah, yang ghair mahdah, apa yang boleh diwakilkan, apa dalam bab korban, bab maliyah ni boleh diwakilkan. Semayang tak boleh pula wakil, kan? Hari ni saya malas sikit lah, saya wakil kat awak untuk semayangkan untuk saya, banyak cantik. Tu amal ibadat yang mahdah, itu tak boleh wakil. Hukukul ibad boleh diwakil, hukukullah tak boleh diwakil, kan? Puasa nak wakil kat kawan dalam puasa, awak tahu hari ni tak berapa ni lah, puasa teringin sangat nasi kandar ni, jadi awak wakil Mika lah puasa untuk awak hari ni, puasa Ramadan kan. Akhir sekali tuan, sementara saya ingat ni, sementara ada seminit lagi, jangan tinggal puasa Arafah. Bila tuan-tuan? Hari Khamis. Don't forget. Itu pahala cukup besar. Yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Masya-Allah. Siapa yang tinggal, rugilah. Saya yakin tuan-tuan orang yang tak akan tinggal ibadat yang besar, dia ampunkan dosa setahun. Ya Allah, ruginya siapa tak puasa pada hari Khamis ini. Kecualilah ada keuzuran, tak mengapalah, ya. Jadi jangan tinggal puasa Arafah. Mudah-mudahan Allah terima ibadat korban kita dengan sempurna. Kita yang memikul amanah juga dihitung dengan amalan salih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu perbincangan kita pada malam ini. Saya mohon banyak kemaafan kalau tak dapat bicarakan semua. Mudah-mudahan kita bersua lagi di kesempatan yang lain. Jika ada, mudah-mudahan Allah permudahkan untuk kita bertemu di siri kuliah yang lain. Terima kasih kepada tuan yang sudi menghubungi, sampaikan WhatsApp pada saya. Kebetulan saya tadi daripada Krian nak balik ke Gerik. Tuan tadi
minta kuliah hari ni boleh lah, saya singgah terus kat sini. Dan saya dah semayang jamak takdim tadi, dan kita bertemu lagi insya-Allah di kesempatan yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.